sejahtera dan salam perpaduan kepada semua. Okey, murid tingkatan 5 Cikgu Ciu hari ini. Hari ini indeks ialah 5.2, perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Okey, seperti mana Cikgu Ciu cakap dulu dan kini. Okey, kamu kena faham dulu tajuk hari ini. Tajuk hari ini ialah perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Okey, dari sini you kena tahu Malaysia, where the Malaysia come from. Malaysia ini datang dari mana? Dia tiba-tiba wujud ataupun bagaimana? Okey, so hari ini kita akan belajar bagaimana Malaysia datang dan negara kita dikenali sebagai Malaysia. Okey, so where Malaysia come from. Ini kamu kena tahu. Malaysia ni siapa yang buat? Adakah orang putih, adakah orang Melayu, ataupun adakah orang Cina, India, Melayu? Kita tengok nanti where Malaysia come from. Banyak pula komen. Okey, ini tajuk kita hari ni. Kita akan go fast sebab sebenarnya cikgu pentingkan kajian kes hari ni. Okey, next. Pengenalan. So pengenalan ni kita kena tahu where the Malaysia come from. Dia mula diperkenalkan pada abad ke-19. Akhir abad ke-19 bermasuk dalam lingkungan tahun 1880 sampai 1899. Dalam lingkungan ini Malaysia diperkenalkan oleh siapa? Yang melibatkan pihak British dan penduduk tempatan yang mula nak bentuk kerajaan yang dinamakan Malaysia. So kamu dah tahu nama Malaysia ini dikemukakan oleh Tunku Abdul Rahman iaitu orang tempatan kita iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Aurash ini. Siapa dia? Perdana Menteri pertama Malaysia. Kamu kena ingat ni. You kena tahu Perdana Menteri pertama kita iaitu Tunku Abdul Rahman okey, yang mendapat sokongan kerajaan British untuk bentuk Malaysia. Next. Terdapat beberapa faktor pembentukan Malaysia iaitu keselamatan, keseimbangan komposisi penduduk, mempercepatkan kemerdekaan dan pembangunan wilayah. Okey, so you kena tahu apa faktor pembentukan Malaysia ini. Kenapa Malaysia tiba-tiba nak wujud, tiba-tiba ada? Kenapa? Sebab yang pertama faktor keselamatan, safety first. Because of safety, Malaysia bentuk, Malaysia create. And nombor dua ialah penduduk. Keseimbangan komposisi penduduk ni bermaksud penduduk yang ramai. And then kita tengok nombor tiga ialah mempercepatkan kemerdekaan. Negara kita nak merdeka. So dengan adanya pembentukan Malaysia, maka negara kita akan bebas daripada penjajah. The next one is pembangunan wilayah. Ada tujuan untuk membangunkan kawasan yang boleh membangun. Membangunkan kawasan yang membangun. Ini tujuan pembentukan Malaysia. Kita sekarang bab 5, 5.2. Okay, next. Isi-isi sejarah ini penting. You should master at least 3 point from the main point. 3 point from the main point. Okay. Yang pertama, kita kena tahu pembentukan Malaysia ini disebabkan oleh idea pegawai British. Idea pegawai British. Orang British yang apa ni? Oh, minta maaf dia dah ni. Cuba. Okay.
Alright, okay. So kita pergi ke Sir Malcolm McDonald ini, dia telah mencadangkan apa? Mencadangkan dengan siapa pembentukan Malaysia, iaitu Dato' Onn Jaafar Dato' Onn Jaafar ini. Dato' Onn Jaafar ini dia bersama dengan Sir Malcolm McDonald ini untuk bentuk satu gabungan iaitu dikenali sebagai pembentukan Malaysia. So UMNO ini, okey, siapa yang tak tahu UMNO ini apa, iaitu United Malay National Organisation dan Ahli Majlis Perundangan Persekutuan berkaitan dengan usaha penggabungan Tanah Melayu Singapura wilayah Borneo. Wilayah Borneo ini dia mau on Sarawak and Sabah. So McDonald bukan McD bukan McD, ini McDonald campur Tunku campur Dato' Onn Dato' Onn untuk jadikan Malaysia. So Malaysia ni ada berapa bahagian? Tanah Melayu, Singapura dan wilayah Borneo So next tahun 1952 pula Persuruhan Tinggi British Pesuruhjaya Tinggi British ini dia meminta semua gabungan wilayah ini disegerakan tujuan keselamatan. Kamu kena ingat di kawasan Asia Tenggara ni ada komunis ada komunis. Komunis ini dia nak jajah negara kita. So disebabkan adanya dasar dekolonisasi, iaitu dasar untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu, Sabah Sarawak, maka Gerard Templer Pesuruhjaya Tinggi British. Apa maksud Pesuruhjaya Tinggi British? Pesuruhjaya Tinggi British ini bermaksud wakil negara British lah kalau dalam konteks ini wakil negara British panggil Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu untuk memastikan pembentukan Malaysia disegerakan. So mereka mesyuarat pada tahun 1960 Januari, mesyuarat pegawai tinggi British di Borneo untuk pertahanan dan keselamatan dan mesyuarat Next tahun 1960 Sir Geoffrey Tory Pesuruhjaya British. Ni Pesuruhjaya British. Apa maksud Pesuruhjaya British? Tulis di ruangan komen anda. Cikgu Ciu nak kamu komen di ruangan komen anda. Apa maksud Pesuruhjaya Tinggi British? Okey, saya nak 3 orang 3 orang komen. Okay, ada sini cikgu ada banyak tim so aktif sekarang, mereka sangat aktif. Ketua Wakil Negara Kamalia, Ketua Wakil Negara Kamalia, buat sendiri je kau. Okey. Kamalia tulis Ketua Wakil Negara. Kavitini tulis Wakil Pemerintah British. Okey, saya nak satu komen daripada anda. Seorang lagi. Okey. Kumaraguru Hari, wilayah negara British. Okey, good. So, terima kasih yang wakil untuk menjawab ini. Apa? Yang sudah nak typing, nak tulis, boleh. No problem. Silakan So, thank you ada jawapan daripada wakil anda. Jawapan yang betul. Okey, Syahrini, nama gelaran jawatan yang disandang oleh kerja perwakilan negara dalam kalangan negeri Commonwealth. Okey. Yang paling tepat ialah Syahrini lah iaitu dia wakil daripada negara Commonwealth yang menjaga tanah jajahan. Tetapi kalau Kawitini Kumaraguru tulis wakil wilayah negara British boleh boleh terima. Wakil pemerintah British pun boleh
boleh terima. So ada gangguan sebenarnya sebab grup Telegram sejarah daerah tu sangat aktif sekarang. Okay, tak apa, kita minta maaf lah kalau ada keluar-keluar tepi ni. Okay, so cadangan ini mencadangkan sokongan pejabat Coroner. So akibat daripada ancaman keselamatan, Pesuruhjaya Tinggi British ini di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, Persekutuan Tanah Melayu sudah merdeka atau belum merdeka? Tulis sudah merdeka atau belum. Sudah atau belum? Tulis dalam ruangan komen anda. Pada tahun ini, tahun 1960, Persekutuan Tanah Melayu sudah merdeka atau belum merdeka? Sudah atau belum? Tulis di ruangan komen anda. Okey. Belum. Okey. So, ada kamu ada komen? Belum. Kamalia belum. Kawitini belum. Kishareni sudah. Kumara Guru sudah. Kamalia Lombu. Lombu. No. Oh, aduh lah. Okey, Kuhut belum. Okey. So banyak gangguan yang saya kira ini minta maaf. Jawapan dia ialah sudah. Kena ingat Persekutuan Tanah Melayu ini dia sudah merdeka pada tahun 1957. Kena ingat. Sudah merdeka 31 Ogos. 31 Ogos sudah merdeka. So Persekutuan Tanah Melayu dah jadi sebuah kerajaan yang bebas dan Sir Geoffrey Tory ini iaitu wakil dari wilayah British ataupun Pesuruhjaya British dia mencadangkan PTM Persekutuan Tanah Melayu campur Singapura untuk ni asli Singapura untuk the money untuk meningkatkan ekonomi British. So cadangan ini mendapat sokongan pejabat kolonial. Bermaksudnya headquarter di London bersetuju dengan cadangan Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura gabung untuk jadikan satu unit yang dikenali sebagai pembentukan Malaysia. So ini jawapan dia. Pesuruhjaya Tinggi ialah nama gelaran jawatan yang disandang oleh Ketua Perwakilan Negara dalam kalangan negara Commonwealth. Negara Commonwealth ialah negara yang dijajah oleh British. Bekas negara Commonwealth bermaksud bekas tanah jajahan British. Kena ingat bekas tanah jajahan British ialah dikenali sebagai Commonwealth. Kena ingat yang ini. Alright. So kita pergi ke slide seterusnya. Idea penduduk tempatan. Tadi kita tengok semua orang putih. Sebelum ini kita tengok semuanya orang putih. Idea orang putih. Tetapi kita kena tahu sebenarnya bukan saja orang putih yang memberi idea untuk pembentukan Malaysia, tetapi idea pembentukan Malaysia itu juga diutara oleh penduduk tempatan kita. So jangan anggap penduduk tempatan kita ni tak kreatif. Sebenarnya penduduk tempatan kita ni memang idea itu untuk pembentukan Malaysia ataupun satu unit pentadbiran itu sudah ada sebelum orang barat. Kita tengok macam mana. Nombor 1 kita tengok tahun 1906 lagi 1906 lagi majalah Al-Iman mengesa penyatuan raja orang Melayu, pendidikan, ekonomi di alam Melayu. Kamu kena ingat dulu kerajaan alam Melayu ada berapa? Kamu sudah belajar tingkatan 2. Kerajaan alam Melayu di Asia Tenggara ada berapa? Siapa boleh jawab? Tolong teka. Salah pun tak apa. Kerajaan alam Melayu di Asia Tenggara ada berapa dulu?
Ada berapa? Saya bagi dalam 10 saat ataupun 20 saat untuk kamu jawab. Ada berapa jenis kerajaan alam Melayu? Ada 5, ada 6 ataupun ada 7. Okey. Check and balance. Okey, Kisharini 8, Kawitini 8, Kumaguru okey 7. Jawapan dia ialah 7. Tahniah kepada Kumaguru So tak apa, Kisharini and Kawitini, good try. Thank you for your feedback. Okey, ada 7 masih ingat lagi? Kedah Tua, Sriwijaya, Majapahit, Nangga-Nagara, Funan, Angkor, Kedah Tua, and so on. Mereka kata majalah Al-Iman ni kata 7 kerajaan ni kena gabung jadi satu unit kerajaan pada masa tahun 1906. Terima kasih Kumaguru ingat cikgu. Okey. Alright, tak apa. Good try So majalah Al-Iman ni dia kata 7 kerajaan jadi satu. Tahun 1906 lagi. Ingat majalah Al-Iman. Nombor 2 tahun 1938. Okey. Dr. Burhanuddin Al-Helmi iaitu nasionalis nasionalis tanah Melayu. And the gang lah. Gang dia nama dia Ibrahim Haji Yaakob, Hairul Amarul Rashid, Ahmad Bostaman, Ishak Haji Muhammad, Pak Sakor dan beliau yang gambar ini Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Sebelum perang lagi, mereka ada idea dah. Idea dia Melayu Raya. What is Melayu Raya? Melayu Raya bermaksud PTM plus Indonesia. Nak gabung semua negara Indonesia dengan Persekutuan Tanah Melayu dan Sabah Sarawak juga jadi sebuah negara yang dinamakan Melayu Raya plus S. Persekutuan Tanah Melayu Indonesia plus Sabah Sarawak jadi Melayu Raya. Wah, hebat Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Sebelum Perang Dunia Kedua lagi idea mereka menggabungkan Tanah Melayu dengan Indonesia. Okey, di sini minta maaf cikgu buat pembentulan. Sabah Sarawak tak ada lagi Sabah Sarawak tak ada lagi untuk tempoh ini. Tak ada lagi iaitu idea tidak berhasil. Presiden Sukarno mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Okey, Cikgu Chiu nak tanya kamu. Cikgu Chiu nak tanya kamu, siapa merdeka dulu? Indon atau Malaysia? Tulis dalam ruangan komen anda. Siapa merdeka dulu? Indon ataupun Tanah Melayu? Tulis di ruangan komen anda. Okey, Indon tapi dalam peperiksaan jangan tulis Indon nanti Cikgu Chiu bagi kosong. Tulis Indonesia. Okey, Fatin, good try. Okey, Kamalia Indonesia. Tak apa Fatin, tulis dalam ruangan komen Indon tak apa. Tapi dalam peperiksaan jangan tulis. So, okey. Idea ini kamu kena tahu sebab apa? Sebab Melayu Raya kalau Indonesia tak merdeka lagi, mungkin negara kita akan gabung dengan Indonesia. Sabar. Okey, Indonesia. Terima kasih Fatin atas ayat yang lengkap itu Okey, sabar. Alright. Kita next. Tahun 1955. Siapa tak tahu ini siapa? Tulis dalam ruangan komen anda. Cikgu tak perasan. Gambar pun sama. Tak perasan nasiblah. Tak apa. Okey. Ni, gambar ini siapa dia? Ni, yang handsome ni, pakai spek. Siapa dia? Tulis. Perdana Menteri ke-8 ke, Perdana Menteri ke-3 ke, ataupun Perdana Menteri yang pertama. Tulis dalam ruangan komen anda. PM1 ke, PM2 ke, PM3, short form. Okey. PM pertama, Kamalia Kawatini, PM pertama, Kumaguru, Perdana Menteri pertama. Very good, laju Kumaguru.
typing Kamalia Husna. Merdeka, merdeka, merdeka. Tak cukup 3 kena lau 4 lagi untuk pastikan laungan mereka 7 kali ke 8 kali cikgu tak silap 7 kali I think 7 kali dalam dataran merdeka di Melaka tu Okey, next. Tunku Abdul Rahman Putra Auras ini. Okey, Perdana Malaysia, Perdana Menteri pertama, iaitu dia bagi ucapan sikitlah dalam persidangan Agung UMNO ini untuk mencadangkan Singapura, Sarawak, Sabah, Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan jadi Malaysia So Singapura campur Sarawak campur Sabah campur Brunei campur PTM. Jadikan sebuah negara yang dipanggil Malaysia. Okey. Alright. Ni pada tahun 1955. Next. Kita tengok lagi tahun 1958 1958. Okey. 1958 itu PTM sudah merdeka atau belum? Sudah atau belum? Tulis dalam ruangan komen anda. Tahun 1958 Persekutuan Tanah Melayu sudah merdeka atau belum merdeka? Sudah atau belum? Tulis dalam ruangan komen anda. Very good Kena ingat ni sebab sejarah dia main dengan Farah Adriana. Sudah. Terima kasih atas komen Kamalia. Dahkan. Jangan dahkan lah. Memang sudah merdeka dalam sejarah jangan main agak-agak bahaya. Nanti agak-agak kamu akan tak makan nasi So pastikan anda makan nasi dan pastikan yakin atas jawapan anda Dah. Okey, very good. Okey, pembetulan Kamalia. Very good Okey, so kita tengok orang ini. Datuk Mustafa Datuk Harun. Datuk Mustafa Datuk Harun ini pemimpin Sabah orang Sabah. Ini orang Sabah Dalam satu pertemuan dengan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama pada tahun 1958 menyatakan minat untuk join force BTM yang merdeka. So, kamu kena ingat, orang Sabah ini orang yang pertama nak join Persekutuan Tanah Melayu di Sabah kena ingat. Ingat Datuk Mustafa Datuk Harun. Datuk ni pembesar ataupun pemimpin Sabah pada masa itu. Dia kata nak join Persekutuan Tanah Melayu. Ingat Datuk Mustafa Datuk Harun, wakil daripada Sabah nak join Malaysia dengan bersama Persekutuan Tanah Melayu. Next. Tahun 190. Tahun 1960 Tunku Abdul Rahman pergi lagi jumpa siapa? Lord Persh. Lord Persh pada 10 Jun 1906 bahawa beliau berminat bergabungkan dengan Sarawak, Sabah, Brunei, Singapura. Jumpa dengan Lord Persh ini So untuk pembentukan Malaysia. Next, kita pergi ke rasional. Kenapa rasional nak bentuk Malaysia ni? Kenapa nak bentuk Malaysia? Kita sudah ada Persekutuan Tanah Melayu. Kita dah ada PTM pada 31 Ogos. Persekutuan Tanah Melayu Okey, kenapa nak bentuk Malaysia lagi? Bilakah Malaysia terbentuk? Tulis dalam ruangan komen anda. Bilakah, dengar dulu, relax, sabar dulu. Bilakah pembentukan Malaysia tubuh yang anggotanya iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak sahaja? Bila?
Bilakah tertubuhnya Malaysia secara rasmi? Kamalia 1963. Kishan ini 16 September 1953. Okey, saya nak wakil dua orang wakil lagi. Yang sedang type je, cikgu akan baca komen anda. Okey, Kamalia, kalau boleh kalau boleh bagi tarikh yang lengkap Okey, so wakil daripada kamu 1963. Okey So 16 September Alright. Yang pertama untuk keselamatan. Kita kena ingat komunis ini bahaya Komunis ini sangat kejam di Singapura. So ancaman komunis ni menyebabkan pembentukan Malaysia untuk bantras untuk bantras fight for komunis, tak nak komunis di tanah Melayu. Sebab itu Tunku Abdul Rahman ni menganggap Singapura akan menjadi pusat kegiatan komunis. Oleh itu langkah penyatuan dengan Singapura ini dapat memberikan kuasa kerajaan persekutuan dalam bidang keselamatan dan pertahanan bagi membendung ancaman komunis di Singapura. So cikgu, ya ke cikgu? Pembentukan Malaysia mana ada Singapura? Pada mulanya ada semua anak murid Cikgu Chiu. Pada mulanya pembentukan Malaysia ni memang Singapura termasuk. Tetapi pada tahun, kalau tak silap Cikgu Chiu, Singapura hanya masuk 2 tahun saja. Selepas itu Tunku Abdul Rahman memutuskan supaya Singapura diasingkan dalam sebuah negara yang dipanggil Malaysia. Okey. Untuk keselamatannya untuk fight komunis. Nombor 2. Di Singapura. Di Singapura pula. Tadi di Singapura. Ini di Sarawak. Kenapa? Kenapa di Sarawak? Sebab banyak komunis di Sarawak. Komunis ni umpama lalat dalam nasi goreng anda. Sebab itu pembentukan Malaysia itu perlu disegerakan untuk bermasmi komunis di Asia Tenggara terutamanya di Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak. Okey. So kita tengok Sarawak ni dia berhadapan dengan ancaman komunis okey, melalui gerakan CCO Clandestine Communist Organisation dengan penyertaan Sarawak, kerajaan British berharap dapat membentuk ancaman komunis. First, Malaysia dibentuk sebab ancaman komunis. Komunis itu memang kejam. Dan idea komunisme kamu kena ingat idea komunisme vs dengan idea kapitalis. British tak suka komunis sebab idea dia komunisme. Apa maksud? Kapitalis bermaksud siapa yang untung jadi lagi kaya, siapa yang miskin jadi lagi miskin, siapa yang sederhana sengsara. Tapi komunis ini sama rata, tak ada bos, sama rata. Kekayaan milik negara bukan milik individu. Itu yang dimaksud komunis. Tetapi kapitalis ini siapa yang kaya hak milik sendiri, bukan hak milik negara. Sama rata hak milik negara. Kena ingat ni, komunis ni, idea komunisme ini sama rata hak milik negara. Semua ni hak milik negara. Tetapi kapitalis ni tak sama rata, tidak sama rata. Kena ingat tak sama rata. And then hak milik individu. Siapa yang kaya jadi lebih kaya. Kena ingat macam hak individu. So mereka tak ngam lah apabila mereka tak berbaik. British nak pastikan tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak ini tanpa campur tangan komunis. So sebab itu dia nak bentuk Malaysia untuk halau komunis daripada Asia Tenggara. Okey, faham Next, nombor 2, keseimbangan komposisi penduduk. Komposisi penduduk ni bermaksud
kuantiti penduduk itu sama rata. Okey, keputusan untuk menerima Singapura Persekutuan akan mewujudkan ketidakseimbangan komposisi penduduk antara orang Melayu dan orang Cina. Kamu kena ingat majoriti ini, sebab Singapura ini dia ramai orang Cina, ramai orang Cina, Cina ramai, and then dia kata macam ni lah, perkara ini dibimbangkan oleh Tunku Abdul Rahman, Putra Auras dan pemimpin UMNO. Pergabungan Sarawak, Sabah dan Brunei akan menyeimbangkan komposisi antara kaum. So tidak balance So apabila Singapura masuk dalam pembentukan Malaysia, maka jumlah penduduk orang Melayu dengan orang Cina ni nak sama rata. So ini telah membimbangkan Perdana Menteri pertama kita. And then Tunku Abdul Rahman telah memutuskan dalam parlimen supaya Singapura keluar daripada Malaysia selepas ini. Komposisi ni bermaksudnya nak cakap macam mana ratio. I think matematik ada komposisi ratio. Ratio antara orang Melayu, Cina dan India. So tak balance kalau Singapura masuk. Kemudian Singapura keluar dari Malaysia. Next, mempercepatkan merdeka. Of course, dengan rasionalnya Malaysia terbentuk, maka kita dapat merdeka lebih awal lah. Seiring dengan rancangan dekolonisasi. Apa maksud dekolonisasi? Tulis short form. Short form dan padat. Apa maksud dekolonisasi? Okey, saya nak 3 orang komen. Oh, Nisbah. Yes. Kamalia, betul. Nisbah. Thank you for the explanation. Yes, very good. Okey. Jawab soalan saya, apa maksud dekolonisasi? Mungkin dalam typing. Dekolonisasi. Kawitini pengenggalan kekuasaan. Okey. 2 orang lagi. Cikgu tunggu So pukul proses ke arah berkerajaan sendiri, Fatin. Kisharini proses untuk berkerajaan sendiri. Okey, Kawitini good try, tak apa. No worry I like your try and error So jawapan dia untuk berkerajaan sendiri Okey. So berjayalah sebab apa? Sebab mempercepatkan kemerdekaan. Satu, dekolonisasi berjayalah oleh British. Walaupun British terpaksa lepas dengan hati yang sangat sedih lah sebab tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura ni memang kaya dengan sumber alam semula jadi. So sebabkan dekolonisasi, maka kerajaan British ini kena pastikan ada Malaysia. Okay, and then of course lah Borneo. Borneo ni kamu kena ingat, kalau kamu baca dalam surat khabar Borneo, apa maksud Borneo? Negeri Borneo ialah Sabah dan Sarawak kena ingat. So of course Malaysia campur Borneo, Sabah, Sarawak ini, maka boleh cepatkan kemerdekaan kita untuk bentuk Malaysia, iaitu 16 September 1963. So kerajaan British perlu memastikan usaha ini mendapat sokongan penduduk wilayah ini. Kenapa British nak dapat sokongan ini? Sebab kalau tak ada dapat sokongan ini, maka siapa yang akan datang jajah? Iaitu komunis. British sangat benci komunis anak murid Cikgu Ciu. British sangat benci komunis. Sebab komunis dia tak pentingkan wang Komunis tak pentingkan wang, tetapi British yes. British pentingkan money.
is about money, money, money. Sebab money ialah everything for British. Sebab itu, dia nak pastikan Malaysia merdeka tanpa gangguan komunis, maka dia dianggap berjaya lah. Okey, next. Pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah, dia nak bangunkan wilayah lah. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, bentuk sebuah negara bertujuan untuk bersatu, usaha mempercepatkan pembangunan, nak maju lah, nak maju. Kena ingat, pembentukan Malaysia, Singapura dan Brunei, dia cadangan saja, tetapi cadangan penyataan. Tengok, kena ingat cadangan penyataan, just a draft, just a planning, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, Singapura, Brunei. Tetapi akhirnya Singapura join sekejap dan keluar. Brunei tidak berminat sebab Brunei dah kaya dengan sumber asli di negara dia. Tak perlu join Malaysia. Pembentukan Malaysia boleh meningkatkan taraf hidup peribumi. Peribumi bermaksud masyarakat yang asli di Tanah Melayu dan Sabah Sarawak. Contoh dia, Tanah Melayu Siam lah, warga Siam. Warga Siam ni kaum Bumiputera. Dan Sabah Sarawak pula kaum di Sabah Sarawak, Kadazan Dusun, Kadazan Dusun, Mulut, Baja dan so on, dan di kaum di Sabah Sarawak. Itu dianggap kaum pribumi. Dan dalam pelbagai aspek seperti infrastruktur, sosial, ekonomi. So nak gabungkanlah cadangan penyataan itu, nak gabungkan untuk kemudahan sosial dan ekonomi. Kesimpulan dia, penduduk tempatan ini memainkan peranan yang penting. Kenapa penting? Untuk menyatu padukan negara. Kita terdiri pada orang Cina, Melayu, India dan Bumiputera. Dan pembentukan Malaysia ini membuktikan pemimpin, rakyat mempunyai fikiran yang jauh. Mempunyai fikiran jauh untuk masa hadapan. Untuk merancang masa hadapan. So, pembentukan Malaysia ini sebenarnya apa? Objektif pada mulanya untuk mengekang anasir komunis. Okey, mungkin you tak faham apa maksud mengekang anasir komunis. Mengekang ni menghalang. Menghalang ataupun mengatasi. Ataupun solve. Bahasa Inggeris dia solve. Menghalang, mengatasi, solve. Anasir, what is anasir? Anasir is like kucar kacir. Kucar kacir. Ataupun dengan kata gangguan. Gangguan malas untuk ber-PDPR pun gangguan. Anasir itu tolong pergi jauh-jauh. Anasir komunis ni yang boleh mengancam keamanan negara untuk mewujudkan keamanan serantau. So bermaksudnya dengan adanya pembentukan Malaysia ini, pihak British dan pemimpin tempatan ini dia nak bebaskan negara daripada komunis. Sebab komunis ni sangat kejam. Komunis ni macam Jepun juga kejam. Komunis ni macam Jepun juga. Dia nak jajah. Objektif komunis ni, dia nak menjajah semua negara di dunia pada masa itu. Sebab itu, idea kapitalis yang dibawa oleh British itu tidak sama dengan komunis. Sebab komunis membawa komunisme. Okey, so ini latihan. So, siapa yang ada buku kerja, buatlah latihan 60 hingga 62. Dan apa maksud dekolonisasi dah jawab. Apa tujuan majalah Al-Iman pun dah cikgu bincangkan. Bincangkan rasional pembentukan Malaysia. So, ada 8 markah. Jangan tulis point form saja. Bincangkan. Bincangkan bermaksud kena ada 4 isi dan 4 huraian.
4 huraian untuk dapatkan 8 markah. So okey, pembelajaran yang kita belajar hari ini iaitu iaitu idea pembentukan Malaysia ini. Untuk hari ini setakat ini saja, kita akan sambung pada masa akan datang. So, terima kasih.